Meet. Okey, satu lagi melalui Google Meet. Betapa cikgu kita nak tolongnya kita ni. Okey, mana dia ni? Okey, mana dia? Hide. Record. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat bercuti panjang pelajar, selamat bercuti panjang. Mesti pelajar mengharapkan hari Sabtu ni tak keluar surat kena datang kolej lagi. Betul tak dah gitu? Dah, Mama rasa gitu dah. Mama pun sebab fikirkan awak menderita kalau datang menderita tak ada air, better you duduk kat rumah. Mama habiskan tajuk yang akan masuk exam ni dahulu. Tajuk 11 kita dah settle, tajuk 10. Okay, tajuk 10 pun hanya pelajar akaun saja yang belajar dan dia sangat mudah sebab awak dapat rumus, koleksi rumus yang orang kata dia bagi saja-saja rumus dan dia hanya nak suruh pelajar dapat markah saja untuk topik ni. Topik 10 dengan 11. Tajuknya ialah correlation and regression. Ada dua saja subtopik. Okey, dua saja. Yang pertama, kita nak belajar tentang garis lurus saja. Linear correlation. Yang kedua adalah simple linear regression. Jadi ada dua. Kat sini perkataan yang awak biasa dengar nanti adalah tentang correlation. Perkataan yang kedua adalah linear regression. Okey, Mama Z pergi dulu kepada yang pertama iaitu linear correlation. Untuk linear correlation ni, tu warna kuning tu rumus dia. Okay, so kalau rezeki Mama Z dulu dapat siapkan PhD dulu, Mama Z memang buat tajuk tentang least square method yang awak belajar sekarang ni lah. Okay, macam mana kita nak solve, kemudian macam mana nak interpret the coefficient of correlation. Okay, kemudian Mama Z masukkan tajuk 10.1 ni, Mama Z masukkan sekali sebab dia gabungan. So, solve and interpret coefficient of determination. Jadi, perkataan yang Mama Z akan sebut nanti ialah COC, coefficient of correlation. Perkataan yang kedua nanti Mama Z akan sebut COD, coefficient of determination. Bukan cash on delivery dah. Coefficient of determination. Jadi, Mama Z perkenalkan kenapa kita belajar tentang coefficient of correlation. Kenapa kita belajar perkali korelasi ni. Tujuannya kita nak tahu perhubungan di antara dua pemboleh ubah. Okay? The strengths. Perhubungan ni ada banyak jenis. Ada perhubungan yang kuat, ada yang sederhana, ada yang lemah. Dia ada tiga jenis. The strength of linear relationship. Okey, untuk tahun ni Mama Z akan tegaskan penggunaan ayatnya ialah kuat, kemudian kena tambah dengan perkataan positif atau negatif. Sederhana, positif atau negatif. Lemah pun ada dua jenis, positif atau negatif. Barulah diikuti dengan ayat. Okay, dengan ayat kita kena kata kat depan ni perhubungan. Sebab ia ni yang ditegur oleh pensyarah universiti. Perhubungan yang kuat, yang positif kuat di antara X dan Y. Nanti dekat latihan nanti kita tunjuk. Okey. Tu tujuan kita belajar coefficient of correlation. Kemudian untuk tajuk COC ni, COC
Simbolnya adalah huruf R. COD rumusnya adalah R kuasa 2. Jadi sekarang ni yang dalam kotak ni COC ke COD? Yang warna kuning tu. COC ke COD? COC. COC. Okay? Rumus ni dia bagi. Dia bagi cuma macam mana kita nak guna rumus. Okay, macam mana kita nak guna rumus. Dan kalau awak tengok kat sini ada huruf N. Ada huruf N di situ. N menunjukkan bilangan pasang, dia ada nota dia nanti. Pasang titik. Jumlah X ialah kita jumlahkan semua data X. Dia ada term-term dia kat situ. Jumlah Y pula, summation of Y adalah jumlah data-data yang kita tambah daripada nilai Y. Tu untuk dari segi rumus lah. Dia bagi Alhamdulillah. Okey. Katakan selepas pelajar kira, pelajar masukkan data ke dalam rumus R tu. Okey, pelajar dapat nilai. Contohnya pelajar kira R sama dengan 0.9752. Contoh. Jadi kita ada skala kita. Zaman sekolah dulu kita ada skala pH. Kalau 1 asid kuat. Kalau 7 neutral. Kalau 14 alkali kuat. Okey, yang itu yang zaman sekolah. Tapi yang ini untuk coefficient of correlation, nilai yang paling kecil ialah -1, nilai yang paling besar ialah 1. Okey, masih ada di talian. Okey, masih direkod. Okey, kena check sekali-sekala. Okey, kalau Mama Z dapat 0.9752, dekat mana kedudukan Mama Z? Dekat warna hijau, warna kuning, warna biru atau warna pink belacan? Mana kedudukan Mama Z? Pink belacan. Jawapannya adalah pink belacan. Kedudukan Mama Z berada dekat sini, 0.9752. Kalau ikutkan buku rujukan, awak kena jawab strong positive correlation. Tetapi pada sesi lepas, Mama Z pun tak pasti kenapa tiba-tiba berubah angin tu. Okey. Jawapan yang nak ditulis ialah, Mama Z buat nota yang ni dah. Ialah strong positive correlation. Pelajar kena jawab strong positive. Dia penuh dah deh. Pelajar kena tulis perkataan relationship. Dia tak mau kita guna perkataan correlation tahun lepas lah. Yang ini nanti Mama Z akan bincang lagi dengan panel-panel yang ada. Bila dia buat perbincangan nanti, Mama Z akan confirm sekali lagi dah. Tapi yang ini yang kita dah serit sesi lepas ni. Kita dah serit, so kita nak betulkan. Strong positive relationship between two, kita nak buat X dan Y lah. Mama Z buat X and Y. X dengan Y nanti dalam soalan tu mention. Kalau pelajar dapat, contohnya dia dapat R sama dengan katakan dia dapat 0.3786. Okey, kalau ikutkan kedudukan kita dekat warna biru ni, jawapan buku yang standard, walaupun buku luar negara, dia akan tulis weak positive correlation. Tapi jawapan yang nak oleh ketua pemeriksa hari tu, dia nak weak positive relationship between X and Y. Dia guna two variable. Mama tukar variable tu jadi X and Y. So weak positive relationship between
X and Y. Sebab apa dia suruh guna perkataan weak ke strong tu? Sebab dia kata tujuan kita. Dia kayak gini. Kenapa nak tukar tu? Kerana dia kata sebab tujuan kita ialah nak measure the strength of linear relationship. Jadi dalam kesimpulan dia kata kenalah ada perkataan relationship. Boleh jalan tak situ? Kira semua guna relationship lah. Tak Oh. guna correlation lah. You tak boleh guna correlation. Tapi sebab nota Mama Z buat dah, okay? Awak dah print, tak boleh nak betul lah nota dah. Sebab hal ni, ya betul kami ni masa kami menanda kertas, senior awak. Kemudian kita tak buat perjumpaan khas dengan ketua-ketua setiap kolej lagi untuk bincangkan yang ini. Mama Z dah utarakan awal minggu ni, tapi orang Putrajaya kata kena tunggu slot untuk meeting, untuk discuss. Mama Z memang dah utarakan sebenarnya. So nak selamat, strong positive relationship. Kalau nak comel lagi, sebab dekat ayat dia tadi ada perkataan linear, lagi comel. Strong positive linear relationship between X and Y. Okay, bila sampai dekat jawapan soalan nanti, kita akan discuss secara detail. Kemudian, sebenarnya kalau ikut buku rujukan ni Mama Z guna ni. Memang dia ada perkataan dia perfect positive linear correlation, strong positive linear correlation. Itu ayat-ayat dia. Nanti yang ini nanti selepas perbincangan, Mama Z akan ubah kepada jawapan yang ada perkataan linear relationship. Kalau yang atas ni perfect positive linear relationship between X and Y. Okay, yang kedua strong positive linear relationship between X and Y. Yang ketiga moderate positive linear relationship. Kita nak kena tukar perkataan correlation kepada relationship. Tapi jangan padam sebab kita nak bincang dengan ketua pemeriksa yang baru. Sebelum ni yang marah guna perkataan ni, dia dah pencen. Okay? Dia dah pencen. So kita nak dengar pula kata-kata ketua yang baru. Kok dia kata tak kisah, maka benda ni sebenarnya tak salah. Mama Z dah rujuk buku rujukan luar negara ni. Tiba-tiba tahun lepas dia tak bagi. Tiba-tiba setelah Mama Z mengajar 19 tahun. Okay? So selesai. Okay. Awak hafal nombor ni sekejap ni. Mama Z nak tulis mula sekejap lagi. Ni apa nombor ni? Nombor 2 ni apa dah? 0.9752 0.3786. Okay, ingat Okay. Selepas tu, kalau kan Mama Z nak sambung terus. Okay, nak sambung terus. Coefficient of determination. Macam mana nak kira? Ni dia tulis dah ni. COD dia kata. Okay, tadi kita dah ada nilai R. Jadi R kuasa 2 bersamaan dengan 0.9752 kita kena kuasa 2. Sebab tu Mama Z nak hafal nombor tadi. Okey, sekejap kita clearkan dulu data ni. Sebab tadi Mama Z siapkan nota sesi lepas, sesi akan datang. Nota baru. Okey, 0.9752 kuasa 2. So Mama Z dapat 0.9510 0.9510. Mama Z nasihatkan ambil 4 decimal places dah. Okay, ambil 4 decimal places. Dengar Mama Z royak ni, nanti tak ingat pula ni. Mama suruh ambil 4 decimal places kalau tiada arahan soalan. Kadang-kadang arahan soalan ada. Kalau tiada arahan, buat 4 decimal places untuk tajuk ni.
Kenapa Mama Z ambil 4? Sebab jawapan nanti Mama Z kena tukar menjadi peratus. Bila peratus, Mama Z akan gerak 2. Jadi tak comel lah nombor di belakang tu 1 digit. Sebab tu Mama Z nasihatkan buat 4. Jadi lepas pelajar buat, pelajar kena tukar jawapan tu kepada persen. Iaitu 95.10%. Itu masuk persen tu. Kemudian pelajar salin yang ayat Mama Z belakang tu. Okay, salin je. Of the variation in Y that is explained by the variation in X. Kena hafal ayat ni. Nilai variasi dalam Y diterjemahkan oleh variasi dalam X. Kalau nak buat bahasa Melayu pun boleh. Okey, bahasa Melayu 95.10% variasi Y diterjemahkan oleh variasi X. Itu bahasa Melayu. Dan jawapan anda tidak boleh lebih daripada 100. Berbanding tajuk yang kita belajar sebelum ni, kalau lebih 100 kita kata increase, kurang 100 kita kata decrease. Tajuk 10, kita kena bagi jawapan dalam bentuk peratus dan selepas bagi jawapan, kita kena buat kesimpulan. Okey, soalan Mama Z, berapa yang tak cukup? 95.10, berapa yang tak cukup 100 tu? 4.9. 100 tolak 95.1 deh. 4.9. Jadi kena tambah sikit lagi untuk mencantikkan keadaan. 4.9% cause, C-A-U-S-E, cause by other factor. Okey. Faham ke dah maksud dia? Atau perlu Mama Z terang? Boleh faham atau perlu Mama terang? Faham. Sebab gini tajuk ni kita buat graf, kita buat kajian. Kita kata X mempengaruhi Y. Jadi bila kita buat kajian, kita dapati hanya 95.1% nilai Y berubah kerana X. Nilai-nilai lain kerana faktor luaran yang lain. Mama Z bagi contoh satu dah. Mama Z tak sempat guna masa awak ni. Sekejap. Mama Z memang nak bagi tapi tak, kita ni jarang jumpa. Mama Z buat yang ni untuk junior lah ya. Untuk awak pun ada tapi tak sempat nak bagi kat awak. Bercinta. Tajuk 2 pula dah. Sekejap Jangan tengok bilangan tajuk tu ni untuk junior nanti. Ni Mama Z bagi contoh. Tengok yang ni. Yang bawah sekali ni. Ni peterminda Okey. Yang bawah sekali kita nak buat kajian kadar polis meronda dengan kadar pecah rumah. Maksudnya orang mencuri dengan kekerapan polis meronda. Kita dapati bila polis tak ronda, banyak berlaku kecurian. Kalau polis asyik meronda, kecurian tu jadi berkurang. Jadi bila kita plot graf jadi macam ni. Tetapi bila kita buat kajian yang macam kita belajar sekarang, kita kira COC contohnya.
Bila kita kira COC, kita dapat negatif 0.9. Kita pun kira COD pula, kita dapat 0.8. 1. Jadi kesimpulan kita yang warna hijau dulu. Yang warna hijau. Perhubungan di antara kadar pecah masuk rumah dengan kekerapan polis meronda, perhubungannya adalah berkadar secara songsang. Okey, gana dah ayat dia. Negative strong relationship. Tapi ada perkataan negatif depan. Negative strong relationship between rondaan polis dan kadar pecah rumah. Sebab X tadi adalah rondaan polis, Y tadi adalah kadar pecah rumah. Itu X dengan Y tadi masuk Mama Z. Kemudian apabila Mama Z nak terang tentang COD, bila terang tentang COD, Mama kena bagi tahu 81% variation in Y that is explained by the variation in X. Berapa yang tak cukup? 19. 19 peratus lagi disebabkan faktor lain. Bukannya faktor rondaan polis. Mungkin dekat rumah tu memang ada CCTV. Mungkin dekat rumah tu dah ada pengawal keselamatan. Mungkin dekat rumah tu ada 13 ekor anjing. Sebab tu pencuri tak masuk. Jadi itu maksud Mama Z, caused by others factor. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tu maksudnya. Makan raya tu memang peluk banyak gitu lah. Tapi awak tak payah plot. Awak tak payah plot. Silibus awak tak payah plot. Yang Mama plot tu silibus adik junior nanti, dia kena plot. Sebab junior nanti awak belajar 11 tajuk, dia belajar 8 tajuk. Sikit dia belajar sikit. Bila sikit dia kena buat banyak kerja lah. Awak tak payah plot. Just nice saja. Okay. Yang Mama nak cerita tadi tu, gambar tu, Mama nak tengok awak buat COD gitu. Mama nak suruh tambah lagi faktor-faktor lain. X tadi ni adalah kekerapan polis meronda. Rondaan polis. Y tadi ni pecah rumah. Okay? Jenayah pecah rumah. Jadi kita akan kata 95.1% kadar pecah rumah diterjemahkan oleh ataupun disebabkan oleh rondaan polis. Tetapi 4.9% lagi bukan kerana rondaan polis, tetapi kerana faktor-faktor luaran yang lain. Contoh Mama Z bagi tadi, ada CCTV, ada anjing, ada pengawal keselamatan dalam rumah tu. Bukan semata-mata kerana rondaan polis. Jadi yang PhD Mama Z dulu cuma tak ada rezeki nak dapat title doktor kat depan tu, Mama Z tak sempat siapkan. Okey, boleh untuk COC, COD lepas tak? Okey tak? Okey, so tajuk ni dia Mama Z memang kena ajar 2 kali sebenarnya sebab Mama Z tak nak campur aduk antara correlation dengan regression. So nanti hari satu lagi nanti Mama Z akan buat untuk you all. Hari ni sejam je kan? Okay, so kita dah habis tajuk 10.1. Dah habis dah. Kita nak buat latihan sekarang. Okay, Mama Z. Latihan dia memang macam ni je lah. Mudah je. Okay, tengok dia bagi data kat kita. Dia bagi N12. Jumlah X dia bagi, jumlah Y bagi, semua dia bagi. Soalan tanya COC. Soalan tanya COD. Dan soalan suruh kita interpret both the coefficient. Dia suruh kita interpret macam Mama Z ajar tadi.
Okey, jadi kita kena ganti, ambil peluang sebab rumus diberi. Okey, yang atas tu 12 darab dengan jumlah XY 6, 7, 2 tolak jumlah X 42. Jumlah Y 2, 3, 9. Sekejap ada baca tanya ke? Tak ada Macam bunyi sesuatu. Tak apa Mama Z sambung. Okey. Kemudian per dengan. Okey, Mama Z nak pecahkan biar dia jadi 2 set. Sebab kalau panjang saya takut awak tak perasan perhubungan dia. Okey, tengok dalam hukum set, punca 100 kita boleh punca 200 kita boleh pecah menjadi punca 100 darab punca 2. Jadi yang ni pun Mama Z nak pecah ni. Satu Mama Z nak buat X saja dulu. Satu lagi Mama Z nak buat Y saja. Macam tu. Biar kita nampak dia tu ada dua, warna biru dengan warna kuning. Okey, so mula-mula Mama Z nak buat warna biru. Nak buat warna biru dulu. Ada set kat sini. Okey, N kita tadi 12. Okey, darab dengan jumlah X kuasa 2 berapa? 186. 186 tolak dengan jumlah X kuasa 2. Jumlah X kita berapa? Jumlah X 42 kuasa 2. Tu Mama Z buat warna biru dulu. Sebab set dia panjang sangat. Takut tak perasan. Hak kuning pun berada dalam set. Jadi Mama Z buat ada 2 dah. Ada 2. So lagi macam tu. Nak buat yang Y pula. Sini ada nombor 12. Okey, jumlah Y kuasa 2. 5, 4, 7, 5. Okey, tolak jumlah Y kita 2, 3, 9 kuasa 2. Ke tak Mama Z buat ni? Kita cuma masukkan nilai dalam rumus. Soalan yang macam ni KMKT skor tinggi, pelajar dia sangat berhati-hati. Harap tahun ni boleh kekalkan. Okey, kemudian Mama Z guna kalkulator. Mama Z ajar cara konvensional dulu Okey, kita ada per yang atas 12 darab 672 tolak 42 darab 2, 3, 9 tutup. Okey, yang bawah set yang pertama 12 darab 186 tolak 42 kuasa 2. Mama Z buka satu lagi set 12 darab 5475 tolak 239 kuasa 2 sama dengan negatif 0.98 negatif 0.98 5 berapa dah? 52. Mama Z buat 4. Mama Z buat 4. Exam nanti dia royak nak berapa. Lo ni sebab dia tak royak, Mama Z buat 4. Awak jangan ambil semua sekali. Tahun lepas pelajar ni ambil siapa nombor belakang. Nombor apa tu? Belakang sekali. Ambil dia. Dia ingat dapat markah rupanya J0 sebab terlebih rajin. Tak boleh dah, matematik tak boleh lebih rajin. Jadi negatif 0.9852. Okey. Kemudian tu baru Mama Z kira R. Okey, sekarang ni Mama Z nak kira R square. Sama dengan negatif 0.9852 kuasa 2. Jadi Mama Z kena robah nilai dalam ni.
Mama Z buat negatif 0.9852. Kena roban ni lawak panjang tadi tu. Okey, so dapat 9706. 0.9706. Mama Z buat 4. Okey, sekarang ni Mama Z dah berjaya mencari coefficient of linear correlation. Mama Z dah kira coefficient of determination. Kira dah. Mama Z kena interpret both the coefficient. Okey, hak ni kalau kita tengok dia ada tanda negatif. Negatif. Negatif ke strong negatif mula-mula. Okey. Strong negatif. Nak lega apa lepas tu? Negatif Relation. linear relation couple relationship between. Dia cakap tak X untuk apa? Dia tak cakap. Between X and Y. So markah situ. Strong negative linear relationship between X and Y. Itu untuk COC. Dia suruh perkataan kat sini both. Dia suruh buat juga COD. COD, nota kita kata kena persen. 97.06%. Gapo dah ayat dia tadi? Tak ingat dah. Ni tadi. Ni. Is the Of variation. The variation Why? in Y is Explain explained by variation in X. in X. Tu memang package dia apa dia gitu. Cara nak buat jawapan dah. Cuma bahasa Inggeris tu Mama Z tak ingat dah. Grammar tu. Okey, berapa tak cukup? 100 tolak 97.0. 2.94. 2.94% caused by other factor. Okay? Gitu. Kalau boleh buat package, memanglah buku rujukan tak buat gini. Tapi kita takut kita akan dapat ketua pemeriksa yang baru. Ketua pemeriksa yang lama dia tak kisah yang ni. Kot lah Mama Z dapat yang baru daripada UMT pula ke mana. Kita tak kenal kan? Jadi kalaulah dia nak benda tu package, sebab ni berkait rapat dengan macam probability totalnya mesti satu kan. Dah kira 97.06. Yang tak cukup tu kenapa? Kita nak tahu kenapa dia tu tak cukup. So kita kata kerana faktor-faktor yang lain. Okey, mudah tak COC dengan COD? Ni lah dulu. Mudah deh. Mudah kalau soalan seperti nombor 1. Kalau soalan exam kita nombor 1, alhamdulillah sangat-sangat. Tapi kita kena tahu bahawa kita exam nanti ada 2 bahagian A dengan B. Jadi kita risau soalan kita seperti nombor 2. Seperti nombor 2. Nombor 1 tadi dia dah jumlahkan. Kan? Dia masuk 2 bahagi A dengan B. Mama Z kena tengok mul lah. Mama Z sebab macam Mama Z ayat tadi lah. Memang saya mengajar sesi ini. Tapi dalam minda saya sekarang saya sedang buat sesi akan datang. Jadi dia bercampur silibus dalam minda Mama Z sekarang ni. Nanti Mama Z akan strukturkan semula. Benda tu ada. Okay, Mama Z bercampur lah. Sebab bila SEM 2, bila bertukar silibus ni,
pensyarah dia agak penat minda lah sebab nak kena hafal empat syllabus Set 1, sen 2, sen 1, sen 2. So kalau awak tanya sekarang Mama Z tak berapa ingat nak jawab sebab bercampur. Okey, untuk yang ini awak kena tambah 3 tambah 2 5 6 10 15 18. Awak yang kena cari jumlah X sama dengan 18. Kalkulator memang ada. Awak boleh tekan kalkulator, cuma sekarang ni Mama Z tak pasti awak kalkulator mana. Okey, katakan Mama Z pun tak try tekan lagi ni, tak ingat dah kali. Ni kalau nak guna yang ini contoh Sekejap mod statistik A plus B X nombor 2. Kalkulator boleh guna, tak ada masalah. Awak masukkan je nombor. Nanti Mama Z bagi video semula dah. Masukkan 3 sama dengan 2 sama dengan 1 sama dengan 4 sama dengan 5 sama dengan 3 sama dengan. Gerakkan cursor naik atas balik. Okey, pasangan 3. Apa nilai pasangan dia? 10 sama dengan 8 sama dengan 7 sama dengan 12 sama dengan 16 sama dengan 11 sama dengan. Maksudnya data kita ada 6. Okey, data kita ni ada 6. Jadi N kita sebenarnya 6. Macam mana tahu? Sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang. Lagipun dalam kalkulator bacaan kita ni sampai nombor 6. Bacaan kalkulator tu sampai nombor 6. Okey, so sekarang ni sebab table tu kita tak mau pelajar buat dan Mama Z tak nak tunjuk. Sebab kalau tunjuk nanti kan dia buat kan. Tapi Mama tunjuk sikit. Macam ni. Macam ni. Kalau ikutkan nombor apa tadi pelajar baca 3, 2, 1. Okey. Mama Z tunjuk sikit lah. 3, 2, 1. 4, 5, 3. 4, 5, 3. Okey. Baca untuk Y. 10, 10, 8, 7. 12, 11, 11. Macam tu. Tapi kita tengok, kita cuma isi nilai yang merah, hitam tu. Okey, kemudian kita ambil bacaan kalkulator Okey, kita tekan button AC. Mama Z ingat-ingat lupa ni. Shift 1. Okey. Mama Z ambil nombor 5 bukan, salah. Shift 1. Mama Z ambil nombor 3. Lama tak latihan. Okey, Mama Z nak mula-mula jumlah X. Nombor berapa jumlah X? Dekat shift mana Saya try and error. Shift 1. Lepas tu ambil sum. Nombor 3. Ambil nombor 3 tekan 3. Itu bit go tu. So, Mama nak jumlah X dulu Jumlah X nombor 2. Tekan sama dengan. Itu tulis 18. Awak pun tulis sini lah. Jumlah X adalah 18. Jumlah Y sama dengan, awak tekan kalkulator juga. Shift 1 sum. Jumlah Y nombor 4 sama dengan 64. Jadi awak tak perlulah tambah sosor ni. Tak perlu tambah. Okey, kita dah cuba mudahkan pelajar. Ada kalkulator putih. Ke mana? Tu nanti Mama suruh kawan Mama buat sebab Mama tak ada kalkulator tu. Rasa sesi lepas pun ada. Nanti Mama Z cari Ada. Jangan bimbang, ada. Cuma Mama Z tak boleh nak tunjuk lah ni. Selagi Mama Z suruh jiran Mama Z ni buat. Cuma Mama Z nak royak, semuanya ada dalam kalkulator. Walaupun kalkulator hitam, kalkulator kelabu ataupun putih. Nombor 1 Mama Z tulis dulu Dapat 64. Jumlah
X kuasa 2 adalah 64. Kebetulan sama Jumlah sum tadi Y tadi Pak sama dengan. Oh, kebetulan sama. Seperti tidak percaya. Okey, Y kuasa 2 nombor 3. 734. Jumlah Y kuasa 2 adalah 734. Jumlah XY adalah shift 1 sum nombor 5 214. Selain daripada Mama IC ni, awak just buat tanda gini je. Macam kita buat bill tu. Gitu je. Tak payah isi. Dah ke masuk Mama Z? Okey. Okey, sekejap Okey, untuk dapatkan jawapan ni, Mama Z bagi tips. Nak dapat jawapan ni, ada dah dalam kalkulator. Shift 1. Awak tekan nombor 5 tu. Ada tak nampak nilai R? 5. Nombor berapa? 3. 3. Sama dengan. Ada dah jawapan dia. 0.97. Ni jawapan akhir ada dah. Tinggal kita masuk nilai je lagi dah. Itu kebaikan kalau soalan dapat data mentah. Kita akan betul semuanya. Kalau soalan contoh 1 tadi, dia dah bagi data yang telah diproses. Kita yang kena proses dan jawapan akhir kita tidak boleh semak. Jadi kalau Mama jadi pelajar, Mama suka example 2 sebab kita confident. Confirm kita akan dapat markah penuh. Berbanding example 1, walaupun dia mudah, kalau kita careless, habis kita. Okay? So, sama-sama kita doakan biar soalan nombor 2 yang keluar. Yang kalkulator lain tu sabar, nanti Mama Z minta kawan Mama buat. Okey, Mama Z nak masukkan nilai dalam ni. Okey, sama dengan N kita tadi 6, XY kita tadi 214, tolak 18, darab dengan 64. Per dengan, Mama Z suruh pecahkan rumah. Yang pertama, 6 darab dengan 64 tolak dengan 18 kuasa 2. Itu adalah bumbung yang pertama. Bumbung kita yang kedua, kita nak cerita pula tentang Y. 6, Y kuasa 2, 7, 3, 4 tolak dengan 64 kuasa 2. Okey, kita berpura-pura kira dan kita tahu jawapan akhir dah. Kita pura-pura kira saja. Okey, tengok Mama Z kira berpura-pura ni. Okey. Sekejap Mama Z keluar sekejap Okey, pecahan yang di atas 6 darab 214. Okey. 214 tolak 18 darab 64. Per dengan yang pertama 6 darab 64 tolak 18 kuasa 2. Okey, atak baru 6 darab 734 tolak 64 kuasa 2. Sama dengan. Sama tak? Sama. Jadi kita tak akan salah. Soalan ni kita tak akan salah. Kita akan dapat 0.9710. Okey, kita tengok balik soalan dia. Dia kata, kita tak payah tengoklah Pearson product moment. Tak payah tengoklah. Yang penting kita tengok COC. And Pearson product moment coefficient and the coefficient R. Oh, soalan ni patut kawan Mama Z tanya. Find the Pearson product moment coefficient of linear correlation
and the coefficient of R. Macam tak kena, ada something wrong dekat soalan ni. Sepatutnya find Pearson product moment coefficient of correlation. Tutup ni, padam ni. Macam tu. Pearson product moment coefficient of linear correlation, hence interpret the value of R obtained. Betulkan soalan Mama Z tu. Macam ada salah sikit. Saya Mama Z tanya dah belum ni, Mama Z tak perasan. Okay, so jawapannya kita dapat dah. Kemudian dia kata interpret the value. So Mama Z nak interpret sekarang. So ni mana ni? Positif ke negatif? Positif. Strong dah. Dia strong. Strong. Positif. Linear. Tukar correlation tu jadi relation. Ship between dia gapo dia tak apa? Tak ada. Bodoh-bodoh je. Between X and Y. Strong positive linear relationship between X and Y. Itu soalan A. Soalan B, dia suruh Mama Z cari coefficient of determination R square, hence interpret the value yang kita obtain tu. Okey, senang saja. R square sama dengan 0.9710 kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey, awak dapat berapa? 0.9710. Jangan ambil jawapan panjang tadi, kena tarik yang baru, kuasa 2. 9428 sama dengan 0.9428. Dan kita kena interpret. Jadi interpret ada dua jawapan. Yang pertama 94.28%. Okey, sekejap 100 tolak 94.28. 5.72. 5.72%. Okey, yang warna hijau, jawapan awak ialah 94.28% of the variation in Y is explained by variation in X, while 5.72% caused by the others factor. Ni kena berayat dia ni, panjang ni. Okey, boleh ke tak? Boleh. Boleh. So, nanti Mama Z tak sambung untuk regression. Okey, nanti awak ada masa lapang ni, awak siapkan contoh 3. Okey, awak siapkan contoh 3. Untuk contoh 3, nanti kesimpulan kita kena kata contoh strong positive linear relationship between reading and writing. Sebab X dia adalah reading, Y dia adalah writing. Dia tukar jadi kalau pelajar nak bagi kesimpulan untuk COD pula, bla 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 percent of the variation in writing is explained by the variation in reading. Alah, putus pula. Mana putus tadi? Dekat Awal. yes, reading writing. Sini. Mula-mula kena putus pula. Okey, bila awak dapat X tu ada tentang reading, Y tentang writing. Ada screen lah. Screen. Oh, tak share. Putus kena share screen semula. Okey. Nampak dah?
Nampak. Okey, so sekarang ni tadi X dengan Y bodoh-bodoh je. Sekarang ni X untuk reading, Y untuk writing. Jadi bila awak nak buat kesimpulan untuk COC nanti, awak kena kata contohnya strong, positive, linear relationship between writing and reading ataupun reading and writing. Tak boleh buat X dan Y dah. Takut awak terbiasa. Kemudian untuk COD pula awak kena kata persen, berapa persen tu the variation in writing is explained by the variation in reading. Kena tukar X menjadi perkataan itu. Y pun kena tukar jadi perkataan tu. Boleh? Dapat nanti awak try. Tulis semula jawapan untuk example 1, 2 and 3. Sementara waktu ni, katakan pelajar tak ada calculator, dia tak tahu cara nak tekan calculator, pelajar boleh buat dia contohnya sini 10, sini 9, sini 8 contohnya, Y dia 9, 10, 13. Sementara. Kalau 10, X 10, yang ni jadi 100. Kalau Y 9, Y kuasa 2 jadi 81. Hasil daratnya ialah 90. Ni darat ni kan. Siapa nak buat macam tu dulu pun boleh. Untuk isi nota kuliah saja. Minggu depan baru Mama habiskan tajuk 10. Tapi kelas awak dengan Mama hari apa ya? Selasa. Kalau Selasa maksudnya Mama tak sambung, Mama buat ulang kaji dulu. Ulang kaji UPS. Boleh. Maksudnya Mama akan sambung hari Khamis minggu depan. Lambat sikit lah. Ataupun nanti kita fikir-fikir kalau hujung minggu ni kita dah boleh ulang kaji, hari Selasa kita belajar. Kita tengok keadaan dulu. Mama nak tunggu mimpi soalan dulu. Tak mimpi lagi. Okay, so itu saja daripada Mama Z nak share pada hari ini. Okay. Kita tangguhkan dulu boleh? Boleh. Boleh. Okey, Assalamualaikum.